Tulang temulang yang ditemui dalam kes ini telah rentung terbakar mengakibatkan pegawai forensik tidak dapat ekstrak sebarang DNA untuk pengesahan tulang temulang siapakah. Jadi dalam kes ini perbicaraan dijalankan tanpa sebarang mayat si mati ditemui. Maka pihak pendakwaan menggunakan Assalamualaikum. Mahkamah Persekutuan telah mengekalkan hukuman gantung sampai mati terhadap seorang peguam dan 2 lagi pekerjanya yang disabitkan atas kesalahan membunuh Susilawati dan 3 lagi individu lain. Fakta kes dalam kes ini adalah pada 30 Ogos 2020, Susilawati telah berhubung dengan anaknya saksi pendakwaan ke-15 SP15 memaklumkan dia dan pemandunya akan pergi menemui tertuduh pertama peguam tersebut di ladang milik beliau. Dan Susilawati ini juga diiringi bersama oleh pegawai bank dan juga peguam Susilawati sendiri. Mereka tiba di ladang tersebut lebih kurang jam 7 malam. Disaksikan ketibaan tersebut oleh saksi pendakwaan ke-33 SP33 yang juga menyaksikan bahawa tertuduh pertama berada bersama ketika itu. Tidak lama kemudian, lebih kurang jam 9 malam, SP33 menyatakan kepada mahkamah mendengar jeritan seorang wanita sebelum melihat kebakaran berlaku di ladang tersebut. Selain itu, dalam kes ini, mahkamah bergantung penuh kepada maklumat yang diterima oleh SP32 ataupun saksi pendakwaan ke-32 yang mana beliau merupakan seorang pegawai polis. Semasa melakukan temu bual, telah menerima maklumat daripada tertuduh dalam kes ini yang membawa kepada penemuan jam tangan, telefon bimbit, tulang-tulang yang hangus terbakar, zinc yang mempunyai DNA salah seorang si mati, darah pada dinding rumah ladang dan juga bat ataupun pemukul kriket yang mempunyai DNA salah seorang si mati. Tulang temulang yang ditemui dalam kes ini telah rentung terbakar mengakibatkan pegawai forensik tidak dapat ekstrak sebarang DNA untuk pengesahan tulang temulang siapakah. Jadi dalam kes ini perbicaraan dijalankan tanpa sebarang mayat si mati ditemui. Maka pihak pendakwaan menggunakan keterangan ikut keadaan, termasuklah keterangan yang diberikan oleh tertuduh-tertuduh yang diturunkan sebagai Seksyen 27 leading to discovery ataupun maklumat yang membawa kepada penemuan fakta dalam kes ini. Mahkamah Tinggi telah mendapati bahawa pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie dan memanggil tertuduh-tertuduh membela diri. Tertuduh pertama sebagai contoh memberikan keterangan penafian dan alibi, menyatakan beliau tidak ada di ladang tersebut, namun SP33 telah melihat tertuduh pertama semasa malam tersebut berada di ladang itu. Tertuduh keempat menyatakan telah melihat si mati dalam kes ini dipukul namun tidak terlibat dan menyatakan kepada mahkamah tertuduh pertama meminta mereka berdiam diri. Pembelaan yang paling mengejutkan dalam kes ini adalah salah seorang tertuduh menyatakan bahawa pembakaran memang berlaku pada malam tersebut, namun ianya adalah bunga api untuk menyambut kemerdekaan. Sedangkan pada hakikatnya malam tersebut berlakunya pembakaran kejam yang membunuh 4 individu. Selepas mendengar keterangan pembelaan, Mahkamah Tinggi telah menyatakan bahawa pihak pembelaan gagal menimbulkan sebarang keraguan munasabah dan telah mensabitkan keempat-empat mereka atas kesalahan membunuh keempat-empat si mati dalam kes ini dan menjatuhkan hukuman gantung sampai mati. Keterangan SP32 saksi polis dalam kes ini dipertikaikan di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan mengulas bahawa terdapat percanggahan keterangan SP32 dengan laporan-laporan polis maklumat Seksyen 27 yang dibuat oleh SP32. Namun Mahkamah Persekutuan semasa pendengaran terakhir telah menerima masuk segala maklumat yang diberikan oleh OKT kedua dan OKT keempat sebagai satu keterangan leading to discovery, penemuan fakta dalam kes ini yang membawa kepada satu sabitan dan hukuman gantung sampai mati dikekalkan oleh Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan juga menyatakan dalam satu-satu kes pembunuhan, pihak pendakwaan tidak perlu membuktikan sebarang motif kepada pembunuhan tersebut. Tetapi dalam kes ini, apa yang mahkamah dapat lihat, ianya adalah berpunca kepada wang 4 juta yang tidak mampu dibayar oleh OKT pertama sehingga membawa kepada pergaduhan dan berlakunya pembunuhan tersebut.
Dalam kes ini, pihak pendakwaan juga ada memanggil dua suspek, SP29 dan SP59 yang telah dituduh di Mahkamah Rendah atas kesalahan melupuskan mayat. Walau bagaimanapun, mereka telah memberi keterangan yang berbeza kerana di Mahkamah Rendah, mereka telah mengaku salah melakukan perbuatan tersebut. Di Mahkamah Tinggi, mereka menyatakan dipaksa mengaku salah dan keterangan fakta yang diakui bahawa Susilawati dibakar tersebut semasa di Mahkamah Rendah juga dipaksa untuk diakui. Walau bagaimanapun, Mahkamah kekal berpendapat bahawa terdapat bukti-bukti keterangan ikut keadaan yang mencukupi untuk mengekalkan sabitan terhadap ketiga-tiga tertuduh dalam kes ini, dan Mahkamah Persekutuan telah membebaskan tertuduh ketiga dengan alasan bahawa tidak ada sebarang keterangan yang boleh menunjukkan penglibatan tertuduh ketiga dalam pembunuhan yang berlaku pada malam tersebut. Semoga anda faham kronologi ringkas kes ini kerana banyak isu undang-undang yang dibincangkan oleh Mahkamah Persekutuan terutamanya dalam kes ini. Untuk anda yang lain, jaga diri anda baik-baik. Suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.